Aisyah bin Abdul Latif dan nombor matrik saya F2022. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Zaini. Nombor matrik saya F2046. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Fitriani binti Mio Hasrin. Nombor matrik saya 17 DHF 20F2064. Nur Syahira binti Zazali dan nombor matrik 17 DHF 20 F2012. Assalamualaikum, nama saya Nurliana Bitrusali. Nombor matrik saya 17 DHF 20 F2062. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Syukri. Nombor matrik saya 17 DHF 20 F2026. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, etika adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu sama ada ianya adalah salah atau betul, buruk atau baik. Pembinaan bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu padu memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dan peradaban. Ketiga, etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat. Yang terakhir, menggunakan hak-hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menambah fitnah atau mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban. Faktor yang membentukkan etika dan peradaban. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan. Merupakan teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, membentuk seseorang individu dari segi kelakuan dan tindakan-tindakan yang akan diambil. Keempat, rakyat yang kuat beragama dan mempunyai nilai kerohanian mesti disemai dengan nilai etika paling tinggi. Yang terakhir, etika sebagai menjamin pembangunan negara yang mampat dan seimbang. Dapat menjamin kewujudan, kestabilan, keagamaan dan kesejahteraan di dalam masyarakat di negara Malaysia ini merupakan perkara penting untuk mengukur perhubungan dalam sesebuah masyarakat. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ada 8. Yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Yang keempat, sistem organisasi dan institusi sosial dan yang teratur. Yang kelima, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Yang keenam, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Yang ketujuh, daya reka cipta dan ciptaan teknologi dan pembinaan. Yang terakhir ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Saya akan menerangkan konsep moral dan etika acuan Malaysia. Tuhan, alam, manusia. Yang pertama, rukun negara. Yang kedua, prinsip masyarakat Islam hari-hari. Yang ketiga, nilai kemanusiaan sejagat. Yang keempat, himpunan nilai yang dikongsi masyarakat majmuk. Yang kelima, nilai luar yang diolah semula. Yang keenam, falsafah pendidikan negara. Seterusnya, komponen etika dan peradaban, masyarakat dan demografi, falsafah dan pemikiran, persekitaran, geofizikal, ekonomi dan pasaran. Masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah satu konsep paling penting dalam memahami hubungan etnik. Ia juga bermaksud sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial. Secara umumnya, masyarakat mengalami proses evolusi dari satu tahap ke tahap yang lain. Bermula dari primitif ke menternak, hortikular dan tani masyarakat tradisional. Ianya berkembang kepada masyarakat moden, industri ke pasca industri, ke sains dan teknologi. Ciri-ciri masyarakat: berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya. Susun lapis kelas, status dan kasta. Demografi ialah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Terbahagi kepada 3 kategori iaitu umur, budaya dan taraf hidup. Dari segi umur, saling menghormati antara orang tua dan orang muda. Menjaga batas pergaulan pula adalah bagi wanita dan lelaki-lelaki. Dari segi budaya terdapat 3: kerjasama, toleransi dan berpaduan.
bekerjasama, kita haruslah mengamalkan sikap bekerjasama antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama dan budaya, kerana ia mengeratkan lagi silaturahim. Yang kedua, toleransi. Kita haruslah memahami antara satu sama lain dan mempunyai pendapat yang baik. Yang ketiga, berpaduan. Kita haruslah berpaduan, ianya penyatuan masyarakat saling menghormati antara satu sama lain dan menyayanginya. Dalam kehidupan terdapat dua. Yang pertama, saling membantu. Kita haruslah saling membantu antara satu sama lain, tidak kira kaum, bangsa dan budaya, dan tidak kira maupun tua dan muda. Dan yang kedua, tidak sombong. Kita janganlah terlalu sombong pada orang, kerana ianya akan menyusahkan diri kita sendiri. Geofizikal terdapat dua gambar. Kalau gambar dahulu, payah untuk menghantar komunikasi dengan orang yang berjauhan dan menghantar gambar. Dan jika kalau di masa kini, senang untuk menghantar gambar dan menghantar mesej walaupun dekat ataupun jauh. Peradaban persekitaran geofizikal. Yang pertama, berhemah. Kita haruslah berhemah antara satu sama lain, tidak kira bangsa dan budaya dan agama. Yang kedua, pastikan mesej dan catatan ringkas untuk kita sampaikan kepada orang ramai. Yang ketiga, berfikiran sebelum bertindak. Apabila kita nak buat sesuatu tu, kita haruslah berfikir dahulu dan barulah kita bertindak. Yang keempat, menjaga maklumat peribadi. Yang kelima, memantau dan tidak melayari perkara yang tidak sepatutnya. Saya ingin membentangkan tentang ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, berkelompok. Contohnya, hidup bersama, saling mengenali dan bergantungan. Dan kedua, berkebudayaan. Contohnya, tiada masyarakat, maka tiadalah budaya. Dan budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan proses penyesuaian. Yang ketiga, mengalami perubahan. Contohnya, suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, berinteraksi. Contohnya, berhubung dan bekerjasama, seterusnya mencetuskan interaksi. Dan interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak. Falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran dari segi tradisional, matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Yang kedua, Ibnul Khaldun. Dan yang ketiga, menuntut agama, logik dan falsafah, matematik dan bahasa Arab. Dan falsafah dan pemikiran dari segi moden pula, contohnya manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Falsafah dan pemikiran dalam segi masyarakat. Mereka yang berkuasa hendaklah memikirkan dengan bijak dan mendalam akan setiap perkara atau keputusan. Yang kedua, ahli-ahli hendaklah mengamalkan falsafah dan pemikiran agar dapat memelihara kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang ketiga, ekonomi negara haruslah dikendalikan dengan baik dan mengikut falsafah dan pemikiran supaya ekonomi negara sentiasa stabil. Yang keempat, masyarakat Malaysia haruslah menjauhi rasuah kerana ia bertentangan dengan falsafah dan pemikiran. Konsep ekonomi dan pasaran. Dari segi ekonomi adalah salah satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Dan dari segi pasaran pula, pasaran ialah keadaan di mana pembeli dan penjual bertemu untuk menjalankan urus niaga secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung adalah seperti persemuka kedai runcit, pasar malam, pasar tani atau pasar raya.
dan tidak langsung pula melalui pelbagai alat komunikasi seperti internet, telefon, televisyen dan surat. Ekonomi dan pasaran. Pada para kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era prakolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah secara kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China ke India. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan, ekonomi dan kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang ketiga pula, persekitaran geofizikal. Lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi, budaya, kawasan geografi tertentu. Manakala, peradaban pula bersifat universal, melintas sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan etnik, bangsa dan kebangsaan. Pada para prakolonial, komuniti Melayu adalah kelompok yang bertanggungjawab membina peradaban Melayu di wilayah ini. Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan di Asia Tenggara telah dihuni oleh rumpun Melayu yang berhijrah dari daerah Yunan dan digelar sebagai Melayu Proto, Melayu Tua, Melayu dan Melayu Purba. Mereka adalah nenek moyang kepada Melayu Polinesia. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang konsep memahami proses hubungan etnik. Konsep memahami proses hubungan etnik terbahagi kepada 4. Yang pertama, segregasi. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi dan juga amalgamasi. Yang pertama, segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Seterusnya, berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Yang kedua pula, akomodasi. Akomodasi bermaksud penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Ia juga bebas mengamalkan budaya masing-masing dan menyedari menghormati budaya etnik lain, juga mempertahankan budaya hidup masing-masing. Yang ketiga ialah asimilasi. Asimilasi merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya dan satu bahasa, juga satu agama. Budaya yang pertama asimilasi budaya. Kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Yang kedua ialah asimilasi struktur, iaitu kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Dan last sekali ialah amalgamasi. Amalgamasi ialah tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia juga merupakan proses pencantuman melalui biologi, iaitu perkahwinan campur. Di Malaysia, dasar integrasi oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan dari 4 proses di atas. Segmental asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dengan sejagat. Terima kasih. Bahasa kebangsaan. Menurut Tunku Abdul Rahman, adalah wajar bahawa sebagai satu negara membangun, kita memerlukan satu bahasa kepunyaan sendiri. Semasa Malaysia dijajah, bahasa Inggeris telah digunakan untuk menjadi bahasa perantaraan.
Ia juga telah menjadi bahasa kebangsaan semasa jajahan British sebelum kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, pada tahun 1957, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam sesebuah negara yang ingin mempunyai identiti yang tersendiri, bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi bagi negara Malaysia. Asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan penting menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa asas pembinaan negara. Yang kedua, Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Yang ketiga, hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. Fungsi dan kepentingan bahasa kebangsaan. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Konsep bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah mula diperkenalkan pada tahun 1950-an seiring dengan penekanan budaya ilmu kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, konsep ini membawa maksud bahasa Melayu sebagai perangkat ilmu pengetahuan atau wadah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan moden seperti sains, teknologi, kedoktoran, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Dalam erti kata lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja di kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting di dalam kehidupan seharian mereka. Ini demikianlah kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan haiwan dan manusia. Selain itu, bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis, dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Hal ini di dalam bukunya bertajuk Explorations in the Functions of Language 1973 yang telah mengemukakan 7 fungsi bahasa, antaranya instrumental, regulasi, pemberian, interaksi, personal, heuristik dan hayalan. Kesimpulan bagi tajuk ini ialah bahasa kebangsaan adalah sangat penting bagi sesebuah negara kerana ia menunjukkan identiti negara. Selain itu, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dapat mengajar anak-anak muda agar menghormati budaya dan bangsa antara satu sama lain. Yang terakhir, dengan adanya sifat menghormati ini, ia boleh memupuk persefahaman dan boleh berinteraksi secara terbuka agar kehidupan lebih harmoni dan positif.